أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين Sadaqallah. Itulah saudara-saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya selaku amal yang saleh dan menjadikannya sebagai pimpinan pada kita semua, menjadi cahaya pada hati dan pemikiran kita, menjadi ubat pada segala penyakit dan juga menjadi penguat pada segala kelemahan, dan juga menjadi harta benda kita yang kekal untuk masa depan kita di akhirat nanti. Muqaddimah surah Al-Fatihah ni kita sudah baca pada minggu yang lalu. Kemudian kita pergi kepada tafsirnya pula. Oleh kerana Fatihah ni merupakan rumusan daripada seluruh Al-Quran, maka sudah pasti dia mempunyai pengertian yang sangat banyak, yang sangat besar, di mana huraiannya ialah semua ayat-ayat lain. Semua ayat-ayat lain dan surah-surah lain daripada Fatihah ni merupakan huraian kepada surah Al-Fatihah. Cuma ada baiknya juga amba sebut beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini. Dalam satu hadis Nabi kata, Fatihatul kitab syifa min kulli summin. Fatihatul kitab, surah Fatihah ini merupakan ubat syifa, menjadi ubat min kulli summin, daripada segala jenis racun. Menjadi ubat pada segala jenis racun. Maknanya kalau seseorang itu termakan racun, maka cepat-cepatlah membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menawarkan racunnya. Ataupun kalau kita berasa ragu-ragu nak makan ke nak minum ke dan sebagainya, takut ada racun dan sebagainya, maka mulakanlah dengan Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala menawarkan racun kalau ada dalam makanan-makanan yang kita berasa ragu. Dan dalam satu hadis yang lain pula Nabi kata, fi Fatihatil kitab, dalam Fatihah Al-Kitab ini syifa min kulli da. Fi Fatihatil kitab syifa'um min kulli da. Dalam Fatihah ni ada ubat daripada segala penyakit. Dalam Fatihah ini menjadi ubat kepada segala penyakit. Jadi kalau sebut segala penyakit itu termasuklah penyakit zahir dan juga penyakit batin. Mungkin orang-orang mengaji sains, orang mengaji di barat ataupun orang yang tak berapa hebat bab ni, dia kata menjadi ubat kok mana, tak ada unsur saintifik dan sebagainya.
Kalau kita nak hurai bab tu panjang lah. Dia mudah ceritanya gini je. Kita kena pergi kepada yang menyembuhkan penyakit tu siapa. Kena tak situ dulu. Yang menyembuhkan penyakit tu bukan doktor, bukan ubat, bukan sebab musabab. Yang menyembuhkan penyakit itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh menyembuhkan penyakit itu melalui ubat dan saintifik, melalui disiplin-disiplin tertentu, dan Allah Ta'ala boleh menyembuhkan ubat dengan apa cara sekalipun. Boleh menyembuhkan penyakit itu dengan doa, boleh menyembuhkan penyakit itu dengan air tawar. Air tawar ni bukan air sedogo-dogo gitu. Air yang didoa. Yang pentingnya doa tu. Jangan dia pula dia anti air tawar. Boleh kita mengaji PhD, mengaji tinggi kat punya air tawar jebeh. Jangan dia jebeh begitu. Jangan dia angkuh dan sombong dengan ilmu yang kita belajar. Setinggi mana pun ilmu doktor kita mengaji, kita kena reti bahawa ilmu doktor tu bukan segala-galanya. Dan Tuhan boleh merubah, boleh berubat, dan Tuhan boleh beri untuk menyembuh penyakit itu dengan segala macam. Termasuklah jaminan yang Tuhan beri ialah Tuhan boleh sembuh penyakit itu dengan doa. La yuraddul qada illa doa, Tuhan kata, Nabi kata. Takdir Tuhan ini tidak boleh ditolak. Apabila sudah Allah Ta'ala sudah putus dah takdir Tuhan, tak ada siapa yang boleh tolak. Katalah seorang itu ditakdirkan oleh Allah, dia akan sakit, maka keputusan Allah itu tidak siapa pun, tak ada kuasa apa pun, tak ada siapa pun yang berkuasa atas dunia ni boleh ubah takdir Tuhan. Hanya satu saja, illa doa, malaikat doa. Ini hebatnya power doa yang Tuhan beri. Allah juga beri power ke dia tu, doa ni. Doa saja boleh merubah takdir Tuhan, lain tak boleh. Kalau doa itu diterima oleh Allah Ta'ala, dan doa tu Tuhan hak seseorang itu pohon dan Tuhan beri niat pada dia, maka Tuhan boleh ubah takdir tu. Ada seorang hamba Allah bagi ziarah rumah dia, tapi dia ni tak tahulah lagu mana dia cerita dia. Dia ni ada macam-macam penyakit orang kaya belakang dia orang miskin. Ada darah tinggi, ada keciman ni, ada buah pinggang, banyaklah penyakit orang kaya. Tapi dia miskin. Penyakit tu orang kaya. Kemudian dia kata, ustaz, amal dia habis dah akhtiar. Hospitalnya segala macam habis tu, bomo dan segala habis tu, habis akhtiar. Hingga sampai dia kata malah basuh dah. Malah basuh dah dengan manusia ni. Dia kata tunggu mati sajalah. Akhir sekali dia buat keputusan, dia malah basuh dengan manusia, tak boleh buat apa-apa, dia nak menghadap Tuhan sendiri. Maka bangunlah dia semaya malam, bangun juga semaya malam, teriak menangis berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala buang segala penyakit yang ada pada dirinya. Alhamdulillah, Tuhan terima doa tu segadega lah ni. Segadega. Jadi maknanya kalau mengikut doktor, orang ni mati lama dah. Itu nak rayaknya qada Tuhan ni tidak boleh diubah melainkan doa. Jadi air tawar ni sebahagian daripada berdoa, tapi menggunakan air tawar ni. Jangan duduk pelekeh lah. Jadi salah satu daripada doa yang Tuhan ajar melalui Nabi kita ialah Fatihatul Kitab ni. Fatihah ni merupakan satu doa. Apabila seorang tak ada penyakit dan sebagainya, maka berdoalah dengan menggunakan Al-Fatihah. Sebab Nabi kata fi Fatihatil Kitab, dalam Fatihah Al-Kitab ni syifa min kulli da', adalah menjadi ubat pada segala penyakit. Dan ada juga satu cerita di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat pergi ke satu kampung, kemudian panjang cerita dia ni. Orang kampung tu nyak ketik dolar. Apabila ketik dolar, di zaman itu mana ada doktor, mana ada kemudahan perubatan seperti kita sekarang ni kan. Gelapa tak mudah lah. Akhir sekali dia punya ketua kampung tu pergi carilah orang-orang yang pandai berubat ular ni. Orang satu. Akhir sekali jumpa dengan seorang sahabat Nabi ni.
Sahabat Nabi ni pun tak reti ubah ular ni. Dia bukan tok bawa ular. Dia bukan tok bawa ular. Kemudian dia buat kata ada arah, minta air, bacalah Fatihah, berdoalah kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit ni. Akhir sekali dengan keramat dan berkat Fatihah ni, maka siar penyakit dia. Mana doa dia tu mustajab lah. Kemudian ketua kampung tu pun bagi hadiah beberapa ekor kambing kepada sahabat ni. Apabila dia ambil hadiah tu, dia berasa betul kan ni hadiah ni. Lama kan duk main jual ilmu atau jual Quran dengan hadiah dia pula kan. Apabila begitu, dia pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya, ya Rasulullah, dia ceritalah apa yang berlaku. Jadi hak nak tanyanya ialah lagu mana ni, apa nama hadiah yang mereka tubui pada hamba, boleh makan kau, boleh ambil kau? Rasulullah kata, mana saya retek? Mana saya retek hadiah tu? Jadi menunjukkan bahawa Rasulullah redha benda tu, menunjukkan kata boleh. Itu benda ya. Rasulullah mengesahkan benda tu boleh. Sebab kalau benda tu tak boleh, Rasulullah tegur selalu. Maksudnya boleh kita ambil hadiah. Boleh kita ambil hadiah. Kemudian panjang lagi lah cerita Al-Fatihah ni. Dan Fatihah juga merupakan surah yang paling agung sekali di dalam Al-Quran. Maka bacakanlah banyak-banyak surah Fatihah ni. Mana? Zaman kita ni dia kena tengok keadaan lah. Kena tengok keadaan lah. Macam doktor dan sebagainya, dia kena beli ubat, beli begitu, beli begini api, elektrik dan sebagainya. Itu panjang cerita lah ni. Kena pakai orang dan sebagainya. Zaman tu tak ada lah. Kemudian selalu kita baca Fatihah, kita mula dengan apa? Dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, nama sebut dah. Banyak kali dah apabila kita nak baca Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah, itu arahan daripada Allah Ta'ala sendiri. Apabila kamu nak baca Quran, maka fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada syaitan sebelum kita baca Quran. Sebab Quran dengan syaitan ni dia berlawan dua tu. Dia berlawan dua tu. Apabila seseorang itu ada dalam dirinya Quran, insya-Allah syaitan akan kalah. Tapi kalau seorang itu dikalahkan oleh syaitan, maka Quran pun mengundurlah dia. Jadi lalah ni kita biar benar Quran, jangan benar syaitan. Jadi kita kena duduk balik Quran lah, kena duduk sokong Quran, jangan duduk sokong syaitan, tu benar dia. Kita ni kena sokong balik Quran ni, jangan duduk sokong balik syaitan ni. Sama ada syaitan tu syaitan manusia ke, syaitan jin ke dan sebagainya. Kita senantiasa minta perlindungan daripada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitanirrajim itu doa tu. Doa. A'udzubillah tu doa. Aku minta berlindung ya Allah daripada syaitan yang dilaknat dan dikutuk. Supaya kita juga jangan terlibat dengan orang-orang yang dikutuk oleh Allah ni. Yang keduanya pula, itu dari segi doa. Yang keduanya pula, kita ni kena ada maruah lah. Kena ada maruah diri, kena ada malu kata. Apabila kita ni minta doa kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, di waktu yang sama kita jangan duk terlibat dengan syaitan. Dia janganlah duk turut, dia jadi pak turut syaitan. Sebab dengan a'udzubillah tu kita sudah isytihar bahawa kita ni benci berdoa dengan syaitan. Kita kena. Hingga siapa kita minta berlindung, minta jauh dan dengan Allah daripada syaitan, menunjukkan bahawa kita ni benci berdoa ke syaitan, anti syaitan. Jadi apabila kita sudah isytihar anti syaitan begitu, maka apa saja yang terlibat dengan syaitan, program syaitan ke, gapoha syaitan ke, semua sekali, agenda syaitan, ada puak geng syaitan semua sekali, jangan kita terlibatlah. Barulah padan dengan auzubillah minasyaitanirrajim tu. Jadi kalau kita dah baca auzubillah minasyaitanirrajim penuh mulut, lepas tu kita pula dah jadi terlibat dengan syaitan, program syaitan, sama ada syaitan jin dan manusia.
Orang panggil bercanggah lah dari segi praktikalnya dengar apa yang kita baca dalam a'udzubillah minasyaitanirrajim. Tu dia. Manusia ni dari segi psikologinya dia tidak akan ikut orang yang dia benci. Tidak gitu kan? Manusia mana-mana pada dunia ni kalau dia betul-betul manusia, dia tidak akan ikut orang yang dia benci. Orang yang dia marah dia tidak akan ikut. Itu asas psikologi. Jadi di antara banyak makhluk Allah yang paling kita marah sekali, paling kita benci sekali, ialah syaitan. Sebab syaitan ni kita sudah kenal dia adalah pengkhianat, penyesat, dan semua sekali berakhir dengan neraka. Kita sangat-sangat benci. Tuhan pun benci, kita pun benci sama. Jadi psikologi kok mana ni dalam keadaan benci-benci tu, duk ngongek duk teruk dia pula dah. Ni tak kena orang panggil, tak ada maruah orang panggil. Orang jenis lagu ni tak ada maruah. Dalam keadaan dia duk baca auzubillah minasyaitanirrajim, dia pula duk jadi pak teruk syaitan. Dia pula duk menjaya ke program-program syaitan. Dia pula duk buat benda-benda hak syaitan kena, yang ditaja dan dianjurkan oleh syaitan. Orang panggil bercanggah lah dengan auzubillah yang dia baca tu. Jadi kalau duk bercanggah lagu ni semua, sampai bila auzubillah tidak akan jadi? Orang panggil kalau ubat kat tawa ubat kan, ubat makan juga banyak. Lepas tu benda yang jadi tawa ubat tu makan juga. Makanlah ubat banyak mana pun dia jadi tawa. Orang panggil tak patai ke kamu ni? Tak patai. Orang tua-tua kita kata kalau makan ubat tu kena makanlah patai sikit. Jangan jadi tawa ubat tu. Jadi waktu kita bimbang ni, kita dah baca auzubillah banyak, baca Fatihah banyak, baca Quran banyak, mengaji banyak. Lepas tu hak apa hak kita buat tu jadi tawa. Ditawarkan oleh kerana oleh perbuatan-perbuatan kita kerana tak patai tadi. Menyebabkan tak patai tu jadi tawa ubah. Lepas tu mudah ayat sama mudah bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dalam surah Fatihah mengikut mazhab Syafi'i kita. Ayat yang pertama dalam surah Fatihah ni ialah bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah kalau orang sembahyang tak baca bismillah tak sah sembahyang dia mengikut mazhab Syafi'i. Sama ada baca tu dengan nyaring ataupun dengan apa tu tak apalah. Macam di Mekah tu dia baca juga tapi tidak nyaring. Tu tak apa, tak ada masalah tu dia baca juga cuma dia tak nyaring saja. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang lagi maha mengasihani. Nombor satu bawah dia kata mana? Al-Quran ialah imam kita. Imam kita. Dalam soalan mukanakir dia tanya imam muka, siapa imam kamu? Siapa pemimpin kamu dalam hidup kamu? Jawabnya ialah Al-Quran. Itu jawapan dia ni. Al-Quran ialah imam kita dan panduan kita. Dalam ayat suci ini Allah Ta'ala mengajar kita supaya tiap-tiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah, iaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita itu diberkati Allah dan berjaya. Ini dia. Jadi Bismillah ni satu bacaan yang sangat keramat sebenarnya. Bismillah ni satu bacaan yang sangat keramat. Setiap kali kita nak buat kerja, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rasa baca yang paling gengin gengin je Bismillah ni. Allah dengan melakukan yang demikian bermakna kita berserah bulat-bulat kepada Allah. Sesudah kita berusaha dan berikhtiarlah, Allah lah yang menjadi tuan kepada segala sebab. Hak kita duk ikhtiar dan usaha tu mengikut sebab-musabab. Allah ialah nama khas. Allah ni nama yang khas bagi zat Tuhan yang wajibul wujud. Kalau kita mengaji dalam bab nama Tuhan ni, dia ada dua jenis nama Tuhan. Yang pertama dia panggil nama kepada zat. Yang kedua dia panggil nama kepada sifat. Nama kepada zat Allah Ta'ala di zat-zat ni Arab. Dalam bahasa Melayu dia panggil diri. Diri ini dia panggil zat. Nama kepada diri Allah Ta'ala itu sendiri ialah Allah. Allah.
Jadi nama kepada zat Tuhan yang wajibul wujud, yang wajibul wujudnya yang wajib ada, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kalimah Allah ini juga dinamakan lafzul jalalah. Lafzul jalalah yakni kalimah yang menunjukkan kebesaran Allah. Itu dipanggil Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha mulia dan maha agung. Kalimah yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan juga dinamakan Sultanul Asma. Sultanul Asma bermakna raja segala nama Tuhan. Nama Allah Ta'ala ni banyak. Ada nama yang kita disebut dalam Quran, ada yang nama tak disebut, ada yang nama kita tahu, ada yang nama kita tak tahu. Memang banyak nama Tuhan ni. Tapi raja segala nama tu ialah Allah. Dan nama Allah ni pula sebagaimana kita sedia maklum, bukan dia nama saja-saja. Nama Allah ni menggambarkan apa yang berlaku kepada Allah dan apa yang dilakukan oleh Allah. Dia bukan nama saja-saja ni. Nama tu ada peranan dia. Nama-nama Allah ni ialah menunjukkan apa yang berlaku kepada Allah dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi raja kepada segala nama ni ialah Allah. Ar-Rahman pula yang amat pemurah, Ar-Rahim yang amat mengasihani. Kedua-duanya ialah di antara nama-nama Allah, yakni Al-Asma'ul Husna, yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala amat melimpah rahmatnya kepada sekalian makhluknya. Tak kira makhluk tu hak menetai dia ke, hak lawan dia ke, hak siapa dia ke, dia kira asal makhluk dia agak, maka dia buis semua. Dia buis semua. Itu dia. Jadi Amos dah banyak kali sebut mengenai bismillah ni. Hari ni kita sebut sekali lagi sebagai orang panggil penamat dan sebagai penutup kepada pengajian kita ini dalam siri ini. Amos nak sebut lagi. Dalam bismillah ni bukan setakat bacaannya saja, tetapi lebih pada tu Amos doa sama kita kena latih, kita biar mahir, biar terlatih, terdidik dengan ajaran dan juga tabiat bismillah tu. Tabiat di mana bismillah nak didik kita dan nak membangun diri kita dan nak memajukan diri kita. Dia ada berapa tabiat semua? Dia ada beberapa tabiat. Ni biar lekat tabiat ni. Dan berasa nak suruh lekat tabiat ni, kalau hak molek ni payahlah sikit ni. Kalau hak ramai, hak mengarut tu, ramai orang boleh lekat tabiat ni. Tapi kalau hak molek ni payah. Dia kalau dalam bab peribadi dia panggil tabiat. Tapi kalau dalam bab masyarakat dia panggil ke apa? Dia panggil budaya. Dia panggil budaya. Kalau ramai-ramai dah lekat tabiat tu, dia panggil budaya. Dah jadi budaya. Apa nak jadi budaya? Dah jadi tabiat masyarakat tu. Kalau seorang-seorang dia panggil tabiat. Kalau ramai-ramai dia panggil budaya. Jadi sesuatu peringkat awal ni, sesuatu yang molek ni biar lekat tabiat di peringkat peribadi dulu. Biar lekat tabiat di peringkat peribadi, lepas tu kita cuba pula terak masuk dalam masyarakat, dalam keluarga kita, biar lekat tabiat bismillah ni. Lepas tu biar peluah lagi biar lekat tabiat di peringkat masyarakat, dan peluah lagi biar lekat tabiat di peringkat negara dan seterusnya lah. Sebab Quran ni bukan untuk peribadi ni, untuk dunia semua sekali. Tabiat yang pertama, tolong ambil ingatan molek ni, dan tolonglah ajarlah keluarga kita tabiat bismillah ni. Dan kita sendiri pun biar lekat tabiat ni, jangan ajar orang saja. Tabiat yang pertama yang Tuhan nak ajar solat melalui bismillah ni, nombor satu sekali ialah supaya kita buat kerja gapo patah dunia ni, kita buat dengan rasmi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil biar rasmi. Sebab apa? Sebab kalau kita buat dengan rasmi nama Allah, atas nama Allah, semua kerja yang kita buat tu akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala, dan semuanya tidak jadi sia-sia. Dan kita berhak mendapat bayaran pahala daripada Allah, dan lebih daripada tu kita akan dapat keredaan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita buat kerja tidak atas nama Allah, tidak dengan nama Allah, Tuhan tidak akan bayar.
Tidak akan bayar. Ini penting ni. Di sinilah berbezanya di antara adat dengan ibadat. Kalau kita buat benda baik, benda comel setara mana pun, tapi buat kerja itu tidak berkiblat kepada Allah, tidak dibuat atas nama Allah, orang panggil benda tu jadi adat saja. Jadi adat, tidak jadi ibadat. Jadi nak suruh jadi ibadat, kena berkiblat kepada Allah. Jadi kita buat tu dengan rasmi nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Sama dalam bab peribadi kah, bab rumah tangga kah, bab masyarakat kah, bab pentadbiran kah, bab negara kah, semua sekali kalau kita buat atas nama Allah, maka berpahalalah dia. Dan apa yang dia buat tu akan jadi harta benda dia buat selama-lama. Jadi harta yang kekal. Nombor dua, tabiat nombor dua yang kita kena lekat melalui bismillah ni ialah apabila kita buat sesuatu dengan rasmi nama Allah, dengan sendirilah. Tabiat yang kedua, kita kena ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tabiat disiplin yang dia panggil. Berdisiplin dengan peraturan Allah. Disiplin ni makna ikut undang-undang. Disiplin itu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia panggil ikut undang-undang. Apabila kita sudah buat dengan nama Allah, mestilah kena ikut peraturan Allah Ta'ala. Nombor dua, tabiat nombor dua. Tabiat nombor tiga, kita ni bukan setakat kita mula dengan nama Allah dan kita buat dengan peraturan Allah, Allah Ta'ala tu sendiri kita kenal. Tabiat ma'rifatullah tu, tabiat kenal Tuhan tu. Kita kenal siapa itu Allah. Dan kita tahu Allah dengan kita ni kena mana. Dan kita reti hubungan kita dengan Allah dan hubungan Allah dengan kita. Dan kita sensitif betul, terasa betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa malu, rasa takut, rasa hormat, rasa harap. Dan Allah itulah segala-gala dalam hidupnya. Segala-gala dalam hidup kita ni Allah lah. Ni tak nak wilkat tabiat ni bagi sini ni. Tabiat kena Tuhan, orang panggil ma'rifatullah tu. Ia keempat, tabiat yang keempat, bismillah juga ni didik kita biar lekat tabiat pemurah. Oleh kerana Allah tu Maha Pemurah, maka kita mesti menjadi hamba Allah yang selarah dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah tu pemurah, maka kita juga kena jadi seorang pemurah. Oleh kerana Allah tu dia pemurah kepada sesiapa saja yang berhak, kepada sesiapa saja di perkalangan hamba makhluk dia, sama ada makhluk hak dia setuju ke, hak dia tak setuju ke, hak dia hak deraka ke, hak taat ke, hak gapo ke, dia bui semua. Maka hak ni juga kita kena ada dalam perangai kita dan tabiat kita. Jangan pula bui tu kerana orang hak kita suka aja. Orang kita tu suka tak bui ataupun sebagainya. Kena ada buah tu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mentafsirkan sifat ini begitulah. Rasulullah bui semua. Kecuali kalau dia tak ada. Kalau dia tak ada tu lainlah. Apatah lagi kalau orang itu berhak. Apabila seorang itu memang dia berhak untuk mendapat sesuatu, walaupun kita tak setuju dengan dia atau berlainan dengan dia, tapi dia berhak, wajib kena bui. Tak kira siapa. Ini Ar-Rahman. Apatah lagi kalau seorang itu memegang kuasa, memegang pemerintahan, lagi-lagi orang panggil bersifat pemurah, bersifat adil. Itu dia. Satu lagi tabiat yang keempat, ya bismillah nak didik kita melalui Ar-Rahim, iaitulah kesia belah. Oleh kerana Allah tu Maha kesia belah, Maha simpati, Maha mengasihani, maka kita juga mesti menjadi hamba Allah yang reti kesia belah cara-cara kita. Allah tu cara-cara Allah Ta'ala lah, tak serupa kita dengan Allah. Tetapi Nabi kata, takhallaqu bi akhlaqillah, berperangailah kamu serupa dengan perangai Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah tu Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kita juga kena jadi hamba Allah yang pemurah dan penyayang, biar selarah. Tapi Allah tu cara dia lah, kita cara kita dengan segala kelemahannya, cara kita lah. Gitu. Berapa tabiat ada tu?
Ada 5 tabiat. Allah lekat 5 tabiat ni cemerlang lah dia. Boleh lekat ada agak-agak 5 tabiat ni? InsyaAllah. InsyaAllah lah. InsyaAllah tu memang hal-hal padah lagi mana. InsyaAllah dah ni. Molek lah kata macam ni. Kena betul molek. Saya habis molek. InsyaAllah tu. Kuat insyaAllah ni. Biar orang yakin betul dengan insyaAllah kita ni. Habis. Itu 5 tabiat. 5 tabiat. InsyaAllah boleh kita lekat tabiat ni dengan sendiri dah. Tabiat-tabiat hak berlawan dengan dia tu, dia akan undur sendiri. Apa? Dia akan undur sendiri hak lain-lain tu. Hak berlawan dengan hak tu. Apabila kita duk bergagah ni kan? Apabila kita duk bergagah hak 5 tabiat tu, tabiat-tabiat hak tak molek berlawan dengan dia tu, dengan sendiri tarik diri, dengan sendiri mengundur, mengalah daripadanya. Tapi kena bergagah betul lah. Itu dia. Alhamdulillah, segala puji Allah. Hamba pun tak ada bahasa nak hurai alhamdulillah ni. Pasal besar berdoa. Alhamdulillah ni kata dia a'ammu minasyukri. A'ammu minasyukri. Alhamdulillah ini lebih umum daripada syukur lagi. Lebih umum, lebih besar daripada syukur lagi. Pasal apa? Lianna syukra yakun muqabilan ni'mah. Kerana syukur-syukur ni ialah kerana muqabil ni maksudnya syukur-syukur ni ialah apabila seseorang itu mendapat nikmat, dia pun berterima kasih, bersyukur. Nampak? Kalau seseorang itu dapat nikmat, terima kasih, bersyukurlah. Jadi syukur tu setelah berlakunya dia terima nikmat, baru dia bersyukur. Tetapi alhamdulillah ni lebih luas daripada bersyukur lagi. Lebih luas daripada tu lagi. Itu mana alhamdulillah. Tengok nombor 2 bawah tu lagu mana? Oleh kerana dia ibu Quran ni panjang sikit lah. Puji-pujian itu dari segi praktikalnya, puji-pujian itu ialah cara atau keadaan yang menzahirkan sesuatu sifat yang baik dan sempurna kepada yang dipuji. Biasanya manusia ni kalau hak molek, dia nak rayak hak molek yang berlaku pada seseorang tu, kalau sesama manusia lah, dia nak congkir ambil hak molek tu bek payah. Benda tu duduk pada seseorang tu. Biasanya dia guna bahasa. Dia guna bahasa yang membayangkan kebaikan yang ada pada seseorang. Sebab kalau nak ambil gambar kebaikan ni payah kan? Nak ambil gambar kebaikan payah. Biasa dia guna bahasa. Jadi dengan menggunakan perantaraan bahasa ni lah untuk menggambarkan kebaikan dan kesempurnaan yang berlaku kepada yang dipuji itu. Seperti kecantikan, keindahan, kejayaan. Ni benar-benar payah nak ambil gambar belakang tu. Kalau kecantikan peribadi, kecantikan zahir berkali boleh ambil gambar kan. Tapi kalau kecantikan lain hak jenis abstrak, hak tak nampak tu, nak ambil gambar ke mana? Kena gambarkan melalui bahasa. Kesempurnaan, kebesaran, keagungan. Itu semua tu benda-benda hak baik-baik. Jadi semua jenis, katalah hak orang panggil, hak yang diistilahkan sebagai baik ni, ada berapa bilion atas dunia ni? Kalau kita nak bilang banyak juga kan. Banyak kebaikan ni. Kalau kita nak buat statistik, nak buat senarai, segala kebaikan, kesempurnaan dan keagungan yang ada atas dunia ni, banyak mana? Banyak. Dan kita kan
Dalam bab ilmu, dalam bab kekuasaan, dalam bab harta benda, dalam bab peribadi, banyak benda-benda hak boleh bagi kredit dan boleh bagi kepujian. Jadi oleh kerana tu manusia ni biasanya kalau benda hak molek ni dia guna bahasa puji. Tapi kalau hak tak molek, dia guna bahasa apa? Dia guna bahasa keji. Dua tu lah. Tu. Kerana segala kesempurnaan dan kebesaran serta keagungan dan kekuasaan itu hanya ada pada zat Allah yang Maha Kuasa, maka hanya Allah sahaja yang berhak menerima puji-pujian, sebagaimana Allah juga berhak memuji zatnya sendiri. Itulah ambil catatan. Ini supaya bab syukur ni kita faham balik. Hasil daripada syukur tu dia puji. Dia pujilah. Oleh kerana dia dapat nikmat Allah Ta'ala, maka dia puji Allah Ta'ala. Biasanya puji itu setelah dia bersyukur. Setelah dia bersyukur, maka dia memuji Allah. Sebab puji ini lebih tinggi daripada syukur lagi. Kedua-dua tu satu amalan yang besar lah. Konsep syukur ni lah ke mana? Ini boleh ambil daripada kenyataan Allah Ta'ala sendiri. Ini bukan kenyataan akhbar ni, kenyataan Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, "Faman zakarani faqad syakarani." Man zakarani faqad syakarani. Siapa-siapa yang teringat ke aku, maka dia telah bersyukur kepadaku. Boleh ingat hadis tu? Boleh ingat hadis ni, besar hebatlah orang tu. Ingat balik hadis ni. Ini hadis amali ni, hadis praktikal. Man zakarani, siapa-siapa yang teringat ke aku, teringat bahawa akulah buat baik ke dia, ini nikmat daripada aku, sumber daripada aku belaka, teringat ke aku semasa dia boleh nikmat tu, faqad syakarani, maka sesungguhnya dia telah bersyukur kepada aku dah tu. Sebab itulah kita disunat menyebut Allah Ta'ala. Orang panggil, orang bahasa Kelantan, sungguh-sungguh. Sungguh tahu? Sungguh kan, kalau orang baik kita ataupun anak beri duit kita kesungguh, anak gini royak kan. Bersungguh dia panggil. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adalah nikmat-nikmat Tuhan kamu tu, fahaddis, maka kamu kena cakap-cakapkanlah. Jangan buat senyap, boleh senyap. Tak bersemuk langsung. Tak bersemuk kata alhamdulillah. Cara kita nak bersemuk dengan Tuhan ni ialah alhamdulillah. Mu kena hadis. Selagi hadis Nabi kata, innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi. Tuhan suka, Allah Ta'ala suka seseorang hamba, Tuhan suka melihat kesan nikmat Allah Ta'ala yang dia beri kepada seseorang. Kalau seseorang tu dapat nikmat Allah Ta'ala, dia jangan sorok nikmat Tuhan. Jangan duduk sorok makan dia seorang. Maka dia suka, oleh kerana Tuhan beri nikmat, kekayaan, boleh harta benda, jaya dalam bisnes, dalam kerja, projek ke apa gitu begini, kita pun ambil sebahagian daripadanya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, teringat ke Tuhan. Apabila kita ada lebih, kena bayar zakat. Oleh kerana kita teringat kena bayar zakat, kita pun ambil buat bayar zakat. Bersyukur lah tu. Kalau ada hutang, bayar hutang. Wajib dululah, habis hutang dulu, bayar zakat dulu. Lepas lebih pada tu, kalau berasa nak buat hak sunat pula, bolehlah kena cari lembu ke, kambing ke, berapa ke, nak buat makan ke, bolehlah tu. Itu juga termasuk hadis. Jangan nak makan seorang juga boleh senyap. Orang nak tu pegang seorang tak boleh. Tak acil lah tu. Itu mana hadis. Jadi orang Melayu kita sekarang ni telah menterjemahkan benda ni dalam bentuk majlis kesyukuran. Majlis kesyukuran. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Saudara sekalian, ini satu lagi Tuhan nak ajar kita, nak suruh lekat tabiat juga.
Segala puji tertentu bagi Allah. Allah yang mana? Allah ni biar reti molek kata Tuhan ni. Sebab Allah ni sudah sekalian, apabila sebut Allah, orang tak ingat weh. Orang tak ingat Allah tu. Pasal apa? Pasal dia tak kenal title, dia tak kenal siapa itu Allah. Tapi kalau sebut, oh ini pengarah ni, pengarah. Oh dia ni pengarah. Pengarah mana? Jabatan Immigration, jabatan apa nama tu? Kerja raya, jabatan. Sebab apa? Sebab pengarah itu dikaitkan dengan jabatan. Oh dia bahasa. Apatah lagi ada apa nama tu, bintang-bintang tadi kan? Kalau polis-polis kan ada bintang. Kita pun tengok bintang berasa selalu. Bapa dikaitkan dengan authority, dikaitkan dengan soal kekuasaan, dikait dengan soal kehebatannya. Jadi kita mudah sensitif. Nah, sebab itulah dalam alhamdulillah ni juga Allah itu dikaitkan dengan satu authority, dengan satu kekuasaan yang paling hebat sekali, iaitulah Rabbil Alamin. Allah yang mana? Biar kerti kata Allah ni Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam ini. Rabb, Tuhan Allah ni ialah Tuhan kepada seluruh alam ni. Di mana seluruh alam ini dialah Tuhannya. Kalau alam ini dan dunia ni, katakanlah kalau pihak bangsa-bangsa bersatu buat gerai dunia ni, maka atas nama gerai tu nama siapa dunia ni? Sudah pasti nama atas gerai tu ialah Allah lah namanya. Bukan Amerika, bukan Rusia. Kalau sekiranya dunia ni ada gerai lah, itu dia. Tapi orang tak buat gerai. Tak ada. Sebut nama apa ni? Ya. Kadang-kadang biasa lah kita kapur kan. Dengan ada nama baru. Ada itu. Kita kadang-kadang hebat. Oh, gua kaki nak teman tu. Jadi oleh kerana Allah ni maha mulia, nama pada pihak berkuasa, nama pada pemerintah dan kerajaan, jangan duk tok sekali dengan menatal lah. Tok sekali dengan menatal tu rendah berdoa lah dari segi penggunaan bahasa tu. Itu pun kena buat juga tabiat tu tu pun. Tapi kalau kita Allah tu, Allah biasanya orang Islam dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah lah yang paling besar sekali, yang menentukan aku sepak. Tunggu ni bukan siapa-siapa. Ini kuasa Allah. Ini takdir Allah. Jadi Allahu Akbar. Di situ. Jangan doa Allah menatai ni, tak kena. Tak kena. Jadi apabila Allah ini dah jadi bahasa Melayu, apabila Allah ini dah terlekat di lidah Melayu, dalam budaya Melayu, orang Melayu, dia jadi macam-macam bunyi. Allah, Alih, Alih sikit jadi Allah juga tu. Bunyi Alih. Melayu ni macam-macam kan, dah jadi bahasa Melayu. Cuma dalam Fatihah ni dia nak tunjuk authority tu. Sebab manusia ni kalau tak tunjuk authority, dia tak erti. Sebab tu polis kan, dia pergi, kalau pergi rumah orang, saya polis. Ataupun kalau pegawai tinggi dia buah bitai sini. Sebagai lambat authority dia. Waktu orang takut belakang ke dia. Tapi yang tak tahan, yang hati-hati yang reti takut kepada bitai-bitai yang ada di baju manusia sebagai lambai kebesaran, lambai authority, dia reti takut dalam bab tu. Tapi bintai-bintai Allah yang melambaikan authority dan kebesaran Allah di langit, yang beribu-ribu tu, bukan 3 bintai, berbilion bintai yang melambaikan kebesaran Allah. Tak ada siapa dia reti bintai tu. Tak ada siapa dia reti. Sedangkan kalau bintai itu sebagai lambang kebesaran Allah, Allah telah kebesaran yang segala-galanya.
Tapi 3 butir aku ketat dah tuan tu. 3 bintang di baju terketat dah kawan tu. Ya Tuhan, berbilion-bilion bintang di langit, tak ada bahasa khabar satu. Nak menunjukkan betapa matinya hati dalam hubungan dengan Allah. Ini kena perobatlah ni. Hati lagu ni keras dah bakal itu. Hati keras dah. Na'udzubillah. Oleh kerana tu Rabb ini ditekan sangat dalam Fatihah. Rabb makna ketuhanan Allah Ta'ala, rububiyatullah. Allah ni siapa? Allah ni Rabbil Alamin, tuan kepada seluruh alam ini, seluruh makhluk ini, dialah tuan. Kalau nak bubuh, dia panggil dalam undang-undang dia panggil ada copyright ni, copyright, hak cipta. Maka hak cipta alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pencipta yang mutlak, dialah tuan, dialah pentadbir, dialah segala-galanya. Apa lagi autoriti yang lebih besar daripada ini yang kita tak ada bahasa dah nak guna. Habis bahasa. Itu dia. Jadi itulah semua ayat-ayat yang lain dalam Quran tu nak mentafsirkan makna Rabbil Alamin inilah. Oleh kerana Allah ni tuan, oleh kerana Allah ni pentadbir, oleh kerana Allah ni pemelihara, sudah. Oleh kerana Allah Taala ni kerajaan. Oleh kerana tamu sebut banyak kali benar dalam kuliah kita ini, kita jangan tengok Allah ni orang panggil satu. Yalah Allah lah Allah, Tuhan. Allah juga Tuhan habis. Jangan. Allah ni Tuhan, Allah ni kerajaan, Allah ni pencipta, Allah ni lah segala-galanya. Barulah kita berasa akbar, Allah tu maha besar. Sebab itulah dalam ilmu akidah kita dia ada beberapa istilah. Itulah ambil ingat balik. Pertama, rububiyatullah. Rububiyatullah, ketuhanan Allah. Istilah yang kedua dia panggil uluhiyatullah. Uluhiyatullah apa makna? Ketuhanan Allah Ta'ala. Ketuhanan ini merupakan jawatan yang paling tinggi sekali. Lebih tinggi daripada raja, lebih tinggi daripada apa lagi? Tak ada lebih tinggi jawatan selain daripada Tuhan. Sebab tu Firaun nak latih dia jadi Tuhan tu. Sebab dia rasa tak padan dengan jawatan raja dia tu. Dia latih jadi Tuhan, nak suruh tinggi kata. Yang ketiga dia panggil hakimiyatullah. Hakimiyatullah ni makna kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mentadbir alam ini, mentadbir seluruh makhluk ini, bukan tadbir secara orang panggil sembrono dengan tak ada peraturan. Dia buat undang-undang, dia buat peraturan. Itu dipanggil hakimiyah, kerajaan Allah Ta'ala. Undang-undang Allah di langit yang dipanggil sunnatullah. Undang-undang hak di luar kawasan manusia ni kan, di langit, di bumi, di semua makhluk-makhluk lain, undang-undang itu dipanggil sunnatullah. Misalnya, kalau kita lepak naik ke atas, dia mesti jatuh ke bawah. Kita panggil undang-undang graviti kan? Undang-undang graviti. Itu dipanggil sunnatullah, undang-undang Allah Ta'ala juga. Kenapa? Kalau kita bakar, bila cukup syarat ada udara ke apa gitu begini, dia akan jadi terbakar. Itu undang-undang Allah Ta'ala juga, namanya sunnatullah. Undang-undang Allah berkenaan dengan makhluk-makhluk yang lain daripada manusia. Tapi kalau undang-undang yang berkait dengan manusia dia panggil apa? Kalau undang-undang yang berkait dengan manusia dia panggil syariatullah. Syariat Allah Ta'ala. Syariat Allah Ta'ala. Jadi kedua-dua undang-undang ni kita kena jaga belakang. Undang-undang dalam bab kesihatan itu sunnatullah, dan syariat Allah Ta'ala pada juga kan. Kadang-kadang dia bergabung pada. Jadi dua-dua undang-undang Tuhan ni kita kena jaga kedua. Kena jaga sunnatullah, kena jaga syariatullah. Syariat Allah Ta'ala dengan semua hal. Barulah kita mengaku rububiyatullah, ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab kita duduk dalam tanah orang. Kita duduk dalam harta Allah Ta'ala, duduk dalam tanah Allah Ta'ala, dunia Allah Ta'ala. Maka kita duduk dalam tanah orang, kita kena ikut tuan dan kena ikut undang-undang tuan tanah tu lah. Sebab itulah kalau siapa-siapa yang nak meretahkan, nak berkuasa, tak usah ikut syariat Allah Ta'ala boleh. Bukan tak boleh. Tapi dengan syarat, jangan duduk atas bumi Tuhan, jangan duduk di bawah langit Tuhan, jangan guna kemudahan Allah Ta'ala, dia buat lain. Bukan tak boleh.
Dia buat lain, jangan buat sini. Selagi duduk di bawah langit Allah, selagi duduk atas bumi Allah, selagi duduk guna kemudahan kerajaan Allah Ta'ala, segala nikmat Tuhan, maka kena ikut syariatullah. Hidup berananya syariatullah ni, syariat sunnatullah dia kena ikut. Undang-undang Allah yang bernama sunnatullah tu terpaksa manusia kena ikut. Tidak gitu kan? Dia tak padan nak melawan. Misalnya matahari naik balik timur, timur duk main pergerakan matahari tu kan, dia tak boleh nak ubah, maka tak ada gerak. Kalau tarik matahari tu boleh ubah, dia ubah lama dah. Tapi tak ada gerak nak ubah. Peraturan Allah di langit, peraturan Allah di laut, peraturan Allah tempat-tempat lain tu tak ada gerak dia nak ubah. Tapi oleh kerana syariat Allah Ta'ala ni, dia boleh ubah, ubahlah dia. Tapi ingat, apa saja undang-undang Tuhan yang kita ubah, amo baca dalam satu kitab, ubah undang-undang Tuhan ni, apa pun undang-undang Tuhan, supaya dengan ubah dengan undang-undang lain lah. Katakanlah kita ubah undang-undang bab jenayah Islam. Undang-undang jenayah Islam sudah Tuhan tentu dah begini, kita pergi ubah undang-undang tu, dia buat dengan cara kita, tak belaga dengan hak Tuhan. Jawab dia kata, supalah seseorang itu ubah semaya dia puasa. Supa je. Ubah, sebab undang-undang Tuhan dia satu package. Undang-undang Allah Ta'ala ni satu package yang keluar daripada pihak pemerintah, ia bernama Allah, yang otoriti yang sebagai Rabbil Alamin. Siapa dia ubah undang-undang Allah ni, supalah dia ubah undang-undang semaya dan puasa. Abang rasa kalau orang ubah undang-undang Tuhan dalam bab semaya puasa, gege mana? Hak semaya 4 rakaat dia buat 2. Gege dia rasa. Mana? Hak 3 rakaat maghrib dia buat 2. Gege. Puasa sekali hari ke? Mana? Dia rasa gege. Tapi yang herannya dalam bab undang-undang lain orang tak gege. Ni satu hal lagi ni. Dan berharap orang kita orang mengaji ni jangan turutlah orang tak mengaji. Kena kita cara orang mengaji lah. Mana kita kena ambil hal, kena ambil cara, lepas tu nak sesal ke mana dengan cara baik lah. Begitu. Jadi otoriti Allah Ta'ala tu, Rabbil Alamin tu, Tuhan kepada seluruh alam ni. Dan kemudian Allah Ta'ala ni pula bukan Tuhan setua-tuan, tapi Tuhan yang sangat prihatin dan sangat bertanggungjawab. Ar-Rahmanir Rahim, yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Dan kita boleh tengok realitinya di mana. Dia kita ni kan, kalau kita sama-sama manusia ni, kita royak pemurah penyayang, kalau kita tak tengok bukti, tak boleh pergi kan? Allah Ta'ala ni boleh tengok di mana realiti pemurah Allah dan penyayang Allah Ta'ala. Kita boleh tengok realiti di mana-mana. Realitinya apa yang berlaku dalam hidup kita, yang kita duk rasai tiap-tiap hari. Udara yang kita serok, makanan yang kita makan, kemudahan segala-galanya, itu semua tubik daripada sifat Allah yang bernama Ar-Rahman, dan juga agama yang Tuhan bagi, undang-undang dan sebagainya, itu semua tubik daripada Ar-Rahim. Tuhan nak jaga manusia jangan punah. Tuhan kesian manusia supaya jangan punah, jangan khianat, jangan ditipu oleh iblis dan syaitan. Dia buat undang-undang dan peraturan, mu kena ikut aku, jangan ikut iblis dan syaitan. Itu keluar daripada Ar-Rahim, kesian belahnya Allah Ta'ala kepada kita. Jangan kita berasa menekan Tuhan, tidak. Saudara dan saudara sekalian, apa yang berlaku dalam hidup kita ni, itu dipanggil ujian. Oleh kerana tu Allah Ta'ala sudah buat dah peraturan begini-begini semua sekali, dan peraturan Tuhan buat ni dikuat-kuasakan semua sekali, dan setiap undang-undang itu dia ada pembalasannya. Tidak gitu kan? Mana-mana pun atas dunia ni undang-undang dia ada pembalasan dia. Oleh kerana itu Tuhan royak kuasa dia sebagai Tuhan pada seluruh alam, sebagai Tuhan yang seluruh alam yang sangat pengasih dan penyayang. Dalam keadaan pengasih dan penyayang itu, kita kena tengok juga ketegasan Allah. Ketegasan Allah Ta'ala. Allah ni dia buat peraturan, buat undang-undang, dia bukan kata tak ada enforcement, tak ada penguatkuasaan. Ada penguatkuasaannya. Oleh kerana itu seluruh manusia ini orang panggil apa? Diambil repotnya dibuatnya belakang. Ia buat repotnya siapa dia? Ialah dua orang malaikat, dua pegawai besar. Ia dilatih khusus
untuk membuat repot dalam laporan, iaitulah kiraman katibin. Oleh kerana itu Tuhan memperingatkan masa depan manusia yang sedang menunggu manusia. Masa depan manusia yang sedang menunggu manusia iaitulah setelah dunia ini dibubarkan. Apabila dunia dibubarkan, segala institusi kuasa yang ada atas dunia Tuhan bubarkan semua sekali. Pada masa itu tak adalah institusi kuasa, yang adanya ialah kuasa Allah Ta'ala, iaitulah Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Ini satu lagi pengisytiharan Allah Ta'ala yang kita kena faham molek ni, biar kita terasa betul. Dan biar mengapa biar ada react, biar ada tidak balas daripada apa yang kita baca. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pemerintahan, hari pembalasan, hari yang menguasai pemerintahan. Pemerintahan ni mana kerajaan lah. Yaumiddin, hari pembalasan. Ini hari kemuncak manusia, ini hari akhirat, hari akhir sekali. Hari ni banyak Tuhan beri kuasa, Tuhan share kuasa ni, beri ke Amerika, beri Rusia, beri ke China, beri ke Begotu, beri ke Afghanistan. Jadi berbelah bagi kuasa kan. Tapi di akhirat nanti Tuhan bubar segala kuasa tu. Bukan setakat kuasa Tuhan bubar, dunia ni pun Tuhan bubar semua sekali. Habislah riwayat dunia ni. Maka akhir sekali ialah akhirat lah yang sedang menunggu manusia. Pada masa itu manusia akan boleh tengok pembalasan masing-masing. Rupa-rupanya hak kita duk buat atas dunia selama kini tidak percuma Tidak, orang panggil tidak saja-saja dak. Dia tidak habis di sini, dia berakhir di sana. Ini satu akidah yang nak diajar oleh Al-Fatihah, supaya kita semua lekat tabiat. Selain daripada tabiat bersyukur kepada Allah, tabiat ingat ke Tuhan, tabiat ingat pada balasan. Aku buat ni bukan saja-saja ni, ada balasan. Kita kena. Setiap kali kita buat kerja, kita kena ada semua tabiat, biar lekat tabiat. Lagu mana ni? Haram ke, halal ke, sunat ke, haruh ke, makruh ke, wajib ke, biar ada semua dalam kepala. Biarlah kata, lebarnya sekat mengaji Quran ni. Apa heran pasal apa orang Melayu kita ni, kalau orang kata lebar dia jadi nak marah. Jadi perli ke? Perli. Kalau kita tak lebar. Kalau kita tak lebar tu kan. Jadi saudara sekalian, dia atas dunia ni ada dua aja. Yang pertama lebar, yang kedua tak lebar. Lebar ni kata kampung. Lebar-lebar ni bahasa Arab. Tapi orang Kelantan kita ni suka guna bahasa Arab ni, sebab bahasa Quran ni. Lebar-lebar ni diambil perkataan labbaik Allahumma labbaik. Kan masa kita nak gaji kan, labbaik Allah, ya Allah, amba mari dah untuk menyahut seruanmu. Lebar-lebar ni pada labba yulabbi talbiyah. Labbaik Allah, labba yulabbi talbiyah dari segi bahasa Arabnya makna menyahut seruan. Menyahut seruan. Sebab tu orang Arab dia panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Anak dia jawab labbaik. Anak dia jawab anak dia jawab labbaik, mana ya, mana dia sudah bersedia untuk nak buat hak ayah dia panggil tu. Dia panggil, ayah dia panggil, dia mari. Boleh kau orang Kelantan, orang-orang yang menyahut seruan Allah, orang yang jujur dengan Allah, hak Tuhan suruh dia buat belaka, dia panggil tok lebar. Tok lebar. Jadi apa hidup marahnya? Moga kita buat sungguh. Jadi maknanya apabila tidak tok lebar, makna dia diraka. Amma tidak tok lebar. Amma tidak tok lebar maksudnya amma ni tidak menyahut seruan Allah. Jadi amma ni orang qadi lah, orang khianat, kau orang jahat, kau guana, kau tak tahu lah tu. Moga tidak tok lebar kan? Jadi semua kita ni tok lebar belaka. Tidak kita kan? Labba ni maknanya cuma dari segi penggunaan masyarakat tu lain lah kan. Tapi asalnya begitulah. Jadi kita semua kena jadi tak lebah belakang. Labba yulabi talbiyah. Apa saja yang diseru oleh Allah kita kena menyahut.
terutama dalam ayat Malik Yaumiddin ni, Tuhan nak didik kita biar lekat tabiat kita ni sentiasa ambil berat, prihatin terhadap soal pembalasan. Semua kita ni ada balasan berlaku. Apa yang kita buat daripada sekecil-kecil perkara ada pembalasan. Sebab tu kita jangan buat main-main. Iyyaka na'budu. Setelah kita sedar bahawa Allah lah Tuhan pada seluruh alam. Allah ni baik berdoa, pemurah dan penyayang. Allah pula telah menyediakan satu masa, satu tempat namanya syurga dan neraka, dan ada pembalasan. Dan segala-galanya Allah Ta'ala berlaku. Jadi iyyaka, kita buat satu ikrar. Ini aku janji dia panggil. Hak aku janji, hak tu hak kajian ada buat tu baru je ni. Ini aku janji lama dah ni. Ni aku janji hak lama dah ni. Apa aku janji kita dengan Allah? Aku janji ini setelah kita sedar. Setelah kita sedar Allah telah Tuhan yang sebenar, Allah lah Tuhan pada seluruh alam ini, Allah lah pihak kerajaan, Allah lah yang sangat berjasa kepada seluruh makhluk, Allah lah segala-galanya, dan Allah lah yang akan memberi balasan kepada manusia. Kita tak ada apa satu sebenarnya. Maka kita pun berjanji, janji ni pun Tuhan ajar lah juga, format ni Tuhan buat ni. Format janji ni Tuhan yang buat, kita saing je. Kita ucap saja, format itu Tuhan yang buat, Allah yang buat. Bahasa pun dia yang buat. Sebab inilah bahasa yang dia suka, yang dia kendaki. Kita saing lah. Iyyaka na'budu, engkau sajalah ya Allah yang kami sembah. So lagi perkataan sembah ni, kalau orang Melayu dia nampak sembah ni makna semaya puasa. Asal makna sembah ni ialah buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Itu makna sembah. Engkau sajalah yang kami sembah, sebab engkau ialah Tuhan. Hak mana engkau suruh memang engkau berhak suruh, hak mana engkau larang memang engkau berhak larang, sebab engkau Tuhan kan. Jadi aku ni hamba. Ini hanya engkau saja. Sahaja di sini makna tauhid ni. Saja-saja tu dipanggil tauhid. Hanya engkau, makna tauhid itu. Engkau saja yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau sajalah yang kami memohon pertolongan. Ini dua perkara besar dalam hidup manusia, iaitulah ibadat dan isti'anah. Dua istilah yang besar yang kita kena faham. Pertama ibadat, yang kedua isti'anah. Ibadat maknanya taat dan patuh kepada Allah, isti'anah ni makna minta tolong Tuhan. Kedua-dua ni kena ada tauhid. Tauhid dalam bab ibadat, tauhid dalam bab isti'anah. Dan berlakunya syirik atas dunia ni kerana gagal manusia dalam beribadat kepada Allah. Dan manusia ni kadang-kadang kalau dia susah, kalau dia orang menghadapi masalah, dan kadang-kadang tertipu dengan orang royak, maka berlakulah syirik-syirik atas dunia ni. Berlaku syirik atas dunia ni kih berapa nama? Sama ada syirik tu jenis sembah berhala ke, syirik tu sembah manusia ke, syirik tu sembah apa atas dunia ni, kerana kih manusia ni dia nak seni, dia tak susah. Oleh kerana dia nak seni tak susah, kadang-kadang dia pergi minta tolong hak kongsi-kongsi, pergi minta tolong syaitan, minta tolong berhala, minta tolong manusia, hingga sampai kadang-kadang dia mengabdikan diri kepada manusia dan syaitan itu. Ini bahayanya, pasal dia gagal dalam bab tauhid, dalam bab ibadat, dan tauhid dalam bab isti'anah. Selagi kita kena lekat tabiat, banyak tabiat ni. Selagi kita kena lekat tabiat melalui Fatihah ni, ialah tabiat ibadat dan apa ni, tabiat tauhid. Selagi ni tabiat tauhid. Apa benda tabiat tauhid? Tabiat tauhid ni maksudnya tauhid tu biar lekat jadi tabiat kita, dan apabila kita ada tauhid, dengan sendiri akan larilah syirik. Apa makna tauhid? Tauhid ni mana kita hanya tumpu kepada Allah Ta'ala aja. Tauhid dalam bab ibadat artinya kita hanya taat dan setia, jujur kepada Allah Ta'ala saja, tidak menduakan Allah dalam bab ibadat. Tauhid dalam bab isti'anah, tauhid dalam bab minta tolong. Kita tidak akan minta tolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi dalam bentuk berhala, jin, syaitan dan sebagainya, kita tidak akan minta. Itu dia panggil tauhid dalam bab minta tolong. Oleh kerana tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang betul. Jalan yang betul inilah jalan tauhid. Ni kita minta doa ke Tuhan supaya tunjuk jalan betul.
Jalan yang betul ni jalan tauhid lah.